Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Baik, kita akan buat sedikit ulang kaji berkenaan dengan topik yang telah kita bincangkan sebelum ini, dan saya memilih topik bab isim mausul. Okay, isim mausul sebagai ulang kaji pada pagi ini. Okay, isim mausul ini dia termasuk di dalam bab isim, dia dalam kategori, masih lagi dalam kategori isim. Dan dia digunakan, kalimah ini, perkataan ini digunakan sebagai penyambung bagi sesuatu perkara dengan perkara yang lain. Dia menghubungkan antara satu perkara yang dibincangkan dan dinyatakan berkenaan dengan sifat-sifat dia. Sebab itu diterjemahkan isim mausul dengan yang. Okay, maka isim dia bukan fi'il, dia bukan haraf, mausul, hubung. Kata nama, hubung. Jadi kata nama hubung, dengar dia nama hubung, maksudnya dia menghubungkan. Dia berada di pertengahan antara satu perkara yang dibincangkan sebelumnya dengan ciri-ciri yang dibincangkan. Contohnya, kita letakkan Muhammad allazi, lepas allazi itu kita akan nyatakan ciri-ciri Muhammad. Contoh Muhammadun di depan, kemudian allazi, yang apa? Kemudian kita nyatakan ciri-ciri berkaitan dengan Muhammad. Mungkin kita nyatakan perbuatan, okay? Mungkin kita menjelaskan tentang sifat-sifatnya berkenaan dengan Muhammad. Jadi allazi ini sebagai penghubung. Jadi bila kita sebut tentang isim mausul, isim, beberapa elemen yang perlu kita mengkaji ataupun fokus, iaitu dari sudut jantina. Okay, jantina iaitu terbahagi kepada dua, perempuan, lelaki dan perempuan. Dan juga berkenaan dengan bilangan. Okay, bilangan ni ada seorang, dua orang dan jamak. Dalam bahasa Arab ini elemen yang sangat penting. Bila bincang tentang lelaki, akan dibincangkan juga dengan bilangan ini. Seorang lelaki, dua orang lelaki dan ramai lelaki. Kalau perempuan begitu juga, selepas bincangkan, oh ini perempuan, kita kelaskan dia sebagai perempuan, maka kita akan bincangkan dalam bentuk bilangan. Seorang perempuan, dua orang perempuan dan ramai perempuan. Baik, jadi kita akan lihat dahulu apakah kalimah-kalimah yang digunakan dalam isim mausul dan ia berkaitan dengan mana satu jantinakah yang dibincangkan dan berapakah bilangan yang dibincangkan. Contoh, kita lihat kepada perkataan muzakkar. Muzakkarun iaitu lelaki. Jadi lelaki ada beberapa lafaz yang digunakan, contohnya allazi, allazani, allazaini, allazina. Jadi apabila kita membincangkan berkenaan dengan seorang lelaki, kemudian kita nak menyatakan sifatnya seorang lelaki, maka lafaz yang digunakan adalah allazi. Okay, lafaz yang digunakan adalah allazi. Jadi kalau kita nak bincangkan tentang seorang lelaki, ar-rajulu, lelaki itu. Okay, ar-rajulu, lelaki itu. Jadi apa yang kita nak bincangkan, sifatkan dengan lelaki tersebut. Ar-rajulu, lelaki itu yang apa? Yang mengajar bahasa Arab sebagai contoh. Jadi kalau seorang lelaki, hanya seorang lelaki, maka lafaz allazi digunakan. Dan kalau kita lihat lafaz allazi ini pun, dia hanya satu sahaja. Jadi tak ada macam yang dua orang, allazani, allazaini, allazi sahaja.
maka ini dinamakan sebagai isim mabni. Okey, mabni. Okay, seterusnya kalau kita nak bincangkan berkenaan dengan dua orang lelaki, maka lafaz yang digunakan al-lazani ataupun al-lazaini. Okay, al-lazani ataupun al-lazaini. Okay, contoh kita letak nama di depan ni Muhammad wa Aliyun. Nak bincang tentang Muhammad dan Ali. Kita katakan dua-dua orang ini guru. Okay. Yudarrisuna al-lughah al-arabiyyah. Ya alladzani yudarrisuna al-lughah al-arabiyyah. Okay. Jadi Muhammad dan Ali ini yang mengajar bahasa Arab. Jadi ayat itu lengkap. Baik. Seterusnya, bila kita nak bincangkan berkenaan dengan ramai lelaki. Okay. Allazina. Lafaz yang digunakan allazina. Okay. Sebelum itu, kalau kita lihat kepada musanna ini, dua orang, iaitu musanna allazani dan ataupun allazaini, allazani atau allazaini, lafaz ini ada slash. Maksudnya pilihan. Maka al-lazani digunakan pada kedudukan depan. Al-lazaini digunakan pada kedudukan atas atau bawah. Jadi isim yang begini dinamakan sebagai kalimah mu'rab. Jadi nak menggunakan al-lazani ataupun al-lazaini mesti melihat dahulu tentang ayat tersebut bagaimana. Nanti kita akan bincanglah tentang kedudukan ini pada bab-bab yang berikut. Kemudian al-lazina digunakan untuk menyatakan, untuk membincangkan, untuk mensifatkan lelaki yang ramai. Contohnya al-muslimuna. Contoh kalimah ramai, muslimuna. Al-muslimuna maksudnya lelaki-lelaki muslim. Allazina yang yusalluna fil masjid, yang salat mereka itu di masjid. Okey, allazina yusalluna fil masjid. Lelaki-lelaki muslim itu yang mereka yang solat mereka di masjid. Jadi bila kita bincang tentang ramai lelaki, lafaz yang digunakan allazina. Satu lafaz sahaja digunakan. Sama ada kedudukan depan pun allazina, kedudukan atas pun allazina, dan kedudukan bawah pun allazina. Maka ini pun dinamakan sebagai mabni. Isim mabni. Baik. Seterusnya, kita beralih kepada muannasun. Muannasun maksudnya perempuan. Dia macam lelaki juga, tetapi dia mempunyai lafaz-lafaz yang tersendiri. Contoh allati. Allati bermaksud yang bagi perempuan. Okay, contohnya, kita katakan Zainabu. Zainab. Zainabu allati apa? Tudarrisu al-lughah al-arabiyyah. Yang mengajar dia akan lughah bahasa Arab. Jadi, bila kita bincang seorang perempuan, Zainabu, maka lafaz yang digunakan adalah allati. Sebagai mensifatkan tentang Zainab. Memperincikan tentang Zainab. Okay, seterusnya, dua orang perempuan digunakan allatani ataupun allataini. Sebelum itu allati, satu lafaz sahaja digunakan pada kedudukan depan, atas dan bawah. Digunakan lafaz allati sahaja. Ini dinamakan sebagai mabni.
Lafaz seterusnya allatani, allataini. Allatani atau allataini digunakan untuk mensifatkan, menyatakan berkenaan dengan dua orang perempuan. Jadi kalau kita letak dua orang perempuan di sini, contohnya Zainabu wa Aisyah. Zainab dan Aisyah, allatani, kedua-duanya apa? Yazhabani tazhabani ilal hadiqah. Okay, Zainab, Fatimah dan Zainab yang kedua-duanya pergi ke taman. Contoh, yang kedua-duanya pergi ke taman. Jadi kita mensifatkan dua orang, Fatimah dan Zainab. Okay, Aisyah dan Zainab. Maka lafaz yang digunakan adalah allatani. Jadi lafaz allatani atau allataini dilihat pada sesuatu ayat. Kalau kedudukan depan digunakan allatani, ini depan. Allataini pada kedudukan atas atau bawah. Ini dinamakan sebagai mu'rab. Okay, yang terakhir allai dengan allati. Allai atau allati. Allai atau allati digunakan untuk menyatakan berkenaan ramai perempuan. Okay, lafaz ni walaupun dua, tetapi sebenarnya lafaz ini kita boleh pilih. Sama ada seseorang itu suka dengan menggunakan allai. Dia tak biasa menggunakan allati. Ada orang yang suka menggunakan allati tetapi tak biasa menggunakan allai. Jadi apapun kedudukan dia, sama ada kedudukan depan, atas atau bawah, kita boleh guna allai. Sama juga dengan allati, pada kedudukan depan, atas atau bawah kita boleh menggunakan allati. Ini dinamakan mabni. Kedua-duanya adalah isim mabni. Dia berbeza dengan yang dua orang tadi. Okey. Mabni. Baik. Allai dengan allati digunakan untuk menyatakan berkenaan dengan ramai perempuan. Okay. Contohnya al-muslimatu. Okay, ramai perempuannya al-muslimatu. Okay. Al-muslimatu, kaum muslimat itu allai yang tusafirani, yang tusafirna ilal Makkah. Kaum muslimat itu yang mereka pergi ataupun bermusafir ke Mekah. Jadi kita nak mensifatkan tentang kaum muslimat itu, apa yang kita nak sifatkan? Itu mereka bermusafir ke Mekah. Okay, contoh. Baik, tentang yang kita bincangkan tadi, kalimah-kalimah isim mausul yang kita nak gunakan dia perlu merujuk kepada elemen jantina dan bilangan. Nak guna allazi kena seorang lelaki. Allazani, allazaini kena dua orang lelaki. Tak boleh digunakan pada tempat yang lain. Allazina juga digunakan untuk ramai lelaki. Tak boleh digunakan tempat yang lain. Bilangan yang lain. Jantina yang lain. Nak guna allazina pada perempuan tak boleh. Allazina nak digunakan pada dua orang perempuan tak boleh. Dua orang lelaki tak boleh. Seorang lelaki tak boleh. Maksudnya dia lafaz yang khusus. Sama dengan allati, allati, allataini, allai dengan allati. Semua itu lafaz yang khusus. Mesti merujuk kepada jantina. Mesti merujuk kepada bilangan. Okay. Itu satu. Yang seterusnya, tengah-tengah. Man dengan ma. Man dan ma ini adalah isim mausul tetapi dia umum. Okay, dia umum. Man digunakan untuk manusia. Ma digunakan bukan manusia, benda lah. Okay. Man untuk manusia. Manusia ni tak kisah sama ada lelaki ke perempuan ke, boleh menggunakan man. Bilangan pun tak kisah. Seorang pun boleh nyatakan man, dua orang pun man, ramai pun man. Begitu juga dengan ma. Okay, kalau man ini diterjemahkan seseorang yang. Okay, sesiapa yang.
Man. Seseorang yang boleh diterjemahkan begitu. Kalau ma sesuatu yang. Okey, sesuatu yang. Kena ada perkataan yang. Boleh. Baik. Ini saya up sedikit perbincangan tentang isim mausul. Okay, saya tinggikan sikit perbincangan isim mausul. Okay. Tapi nanti dalam Quran nanti kita akan nampaklah lebih jelas. Baik. Isim mausul ini selepas daripada isim mausul, okay, selepas daripada perkataan isim mausul, contohnya allazi, kemudian ada kalimah. Ada kalimah. Allazina ada kalimah. Allati ada kalimah. Allatani, allataini, selepasnya ada kalimah. Allai dengan allati ada kalimah. Okey, mesti ada. Man mesti ada kalimah selepasnya, ma pun mesti ada kalimah selepasnya. Baik, kalimah-kalimah yang saya nyatakan ini mesti dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey, mesti ada dalam bentuk ayat yang lengkap. Okay, selepas isim mausul ada 3 bentuk ayat yang lengkap. Ini mungkin ramai yang belum biasa dengan, tapi saya beri pendedahan. Nanti pada bab Quran nanti saya akan jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan lebih detail. Okey, dipanggil ayat yang lengkap ini, apakah komponen ayat-ayat yang lengkap? Okay, dalam bahasa Arab disebut sebagai ayat yang lengkap, okay, ayat yang dikirakan sebagai ayat ataupun susunan kalimah yang dikira sebagai ayat adalah satu, mesti ada subjek dan predikat. Dia ada subjek, dan ada predikat. Jadi kena ada subjek dulu, kemudian selepasnya itu ada predikat. Itu yang pertama. Ini jumlah ayat yang pertama. Nanti kita akan jumpa. Okay. Yang kedua, dia ada fi'il, perbuatan, dan dia ada pelaku. Dipanggil fa'il. Dipanggil pelaku. Ini bentuk ayat yang kedua. Okay. Dan ayat yang ketiga, okay, ayat yang ketiga dia ada haraf jar ataupun dinamakan atau isim zaraf, isim yang menyatakan ruang. Dan adanya perkataan isim. Ini perkataan isim. Ini ada 3 bentuk ayat. Okey. Jadi selepas isim mausul, boleh jadi kita akan jumpa selepas isim mausul dia kena ada ayat yang lengkap. Kalau tak ada ayat lengkap dia tidak difahami. Jadi selepas isim mausul ada dalam bentuk ayat, satu ada subjek dan predikat. Okay, subjek dan predikat. Yang kedua, selepas isim mausul atau kita akan jumpa fi'il dan pelaku, fa'il. Dan yang ketiga, ayat yang berbentuk haraf jar atau isim zaraf, isim yang menyatakan ruang, dan kita akan jumpa selepas itu kalimah isim. Kita akan jumpa ini sahaja dalam bentuk ayat selepas daripada isim mausul. Okay, nanti pada ayat nanti saya akan nyatakan. Jadi dia ada 3 bentuk. 1, 2, 3. Nanti saya kata, okay, ini bentuk yang kedua. Selepas isim mausul, contoh kita jumpa fi'il dan pelaku. Ini bentuk ayat yang kedua. Kalau kita jumpa ada haraf jar, isim zaraf, kemudian ada isim, dan saya nyatakan ini ayat yang bentuk ayat yang ketiga. Jadi 3 bentuk ini yang berada selepas isim mausul. Baik. Seterusnya kita beralih kepada pengajian yang terhenti pada minggu lepas berkenaan dengan haraf
berkenaan dengan haraf jar. Minggu lepas saya dah nyatakan sedikit contoh-contoh kegunaan haraf jar. Saya ulang sedikit tentang mukaddimah haraf jar. Pertama, bila sebut tentang haraf, dia bukan isim dan dia bukan fi'il. Itu pertama. Kemudian jar bermaksud baris bawah. Ini kita bincang pada minggu lepas. Baris bawah. Apa maksud baris bawah? Iaitu komponen-komponen ini akan membaris bawahkan kalimah selepasnya. Komponen-komponen ini, haraf jar ini, min, ala ataupun kalimah-kalimah haraf jar ini, tugas dia adalah membaris bawahkan kalimah selepasnya. Itu dinamakan haraf jar. Jadi isim yang berada selepas haraf jar ini dinamakan istilah. Berdasarkan istilah bahasa Arab dipanggil isim majrur. Semua kalimah yang isim yang berada selepasnya dinamakan sebagai isim majrur. Isim majrur. Baik. Saya akan baca sahaja dia punya maksud-maksud di sini. Kemudian kita akan lihat kepada contoh ayat. Baik. Contoh haraf jar min, dari ataupun daripada. Ala, atas atau ke atas. Di bermaksud dengan, ila bermaksud kepada, fi bermaksud pada di dalam-dalam, ka seperti, an daripada tentang, rubba jarang sekali, kerap sekali, li kepada bagi untuk milik. Itu kegunaan maksud-maksud ayat ini. Kalimah ini. Tetapi kalau dalam bentuk ayat, kadang-kadang kita jumpa kalimah ini tidak dengan maksud demikian. Itu bergantung kepada ayat lah. Kita tak boleh nak ikut betul-betul dalam bentuk terjemahan begini, tetapi perlu melihat dalam konteks ayat. Mana ayat yang sesuai diterjemahkan dengan perkataan-perkataan berikut. Baik. Sekarang ini saya akan gunakan haraf jar ini kepada beberapa isim yang sudah kita belajar. Okay, jadi di sini haraf jar ada beberapa kalimah-kalimah dia. Saya ulang sedikit. Okay, selepas daripada haraf jar ini, contoh min. Lepas min mesti isim. Okay, isim yang berada selepas haraf jar dinamakan isim majrur. Okay, isim yang dibaris bawahkan. Okay, selepas min adalah isim. Dan isim itu dinamakan sebagai isim majrur. Apa maksud majrur? Isim yang dibaris bawahkan. Kedudukannya isim itu mesti kedudukan bawah. Sebab apa? Kerana ada haraf jar. Haraf jar maksud baris bawah. Fungsi dia membaris bawahkan kalimah selepasnya. Contohnya ala. Selepas ala mesti ada isim. Selepas isim itu mesti isim majrur. Maksudnya isim yang berbaris bawah. Okay. Mesti isim yang berbaris bawah. Baik. Contoh kita lihat diagram. Hijau B. Kalimah yang kita pernah belajar dah. Isim. Okay. Ada muslimun, muslimin, musliman. Muslimatun, muslimatin, muslimatan. Okay. Ada perkataan muslimani ataupun muslimaini ataupun muslimatani ataupun muslimuna yang kita jumpa, muslimatun. Okay. Jamak taksir, contoh buyutun,
rumah-rumah, buyutun, buyutin, buyutan. Okey. Jadi kalau sebelum kalimah ini ada haraf jar, contohnya fi ke, sebelum kalimah ini ada haraf jar seperti perkataan fi, bi ataupun ila dan semuanya lah. Okey. Contohnya ada kalimah ini kemudian ada perkataan muslim. Mana satu yang kita nak pilih? Adakah ila muslimun, ila muslimin, ila musliman? Okey, di sini kita akan guna kalau kita berhenti pada haraf jar, seelok-eloknya kita kalau kita wakafkan semasa mengaji. Okay. Dia haraf jar ini kadang-kadang memang dia ada digunakan permulaan ayat. Jadi di sini memang kena lihat maksudlah. Tetapi kalau kita ni sebagai orang awam, kadang-kadang kita dimaafkan. Orang awam dimaafkan apabila kita nak memulakan bacaan. Sebab rasa kita sukar untuk nak memulakan manakah ayat yang sesuai untuk dibaca. Tetapi kalau contohnya kita berhenti pada haraf jar, okay, jadi itu tak bolehlah. Kerana dia punya haraf jar ini mesti dia punya pasangannya ada isim selepasnya. Tetapi bukan bermaksud bila ada haraf jar dia sebagai contohnya apa panggil berada di tengah-tengah ayat, tak semestinya. Kerana ada haraf jar digunakan pada permulaan ayat. Yang tu kalau kita betul-betul nak ikut dia punya apa, dia punya permulaan ayat tu memang kena tahu dia punya maksud lah. Tetapi kalau kita ni orang awam dan kita ni bukan orang Arab lagi, maka kadang-kadang dimaafkan pada permulaan, macam mana nak permulaan ayat. Tapi seelok-eloknya kita ambil lah kalimah sebelum tu. Sebelum haraf jar tu, kita ambil satu kalimah dan kita teruskan. Nanti yang paling eloklah untuk kita baca. Sebab kalau kita nak betul-betul permulaan ayat tu memang susah lah. Memang sukar. Kalau tidak ada terjemahan ayat. Baik. Okay, contohnya ada haraf jar. Okay, selepas haraf jar mesti ada isim. Tak boleh kalau kita berhenti ila baca Quran, tiba-tiba kita ambil muslim. Itu tak sesuai. Okay, kerana ada haraf jar mesti ada isim majrur. Okay, ada isim majrur. Tetapi tidak semua ayat dia apa panggil, dia tidak boleh dimulakan dengan haraf jar. Boleh. Tetapi kena lihat konteks ayat. Dia ada bentuk ayat. Jadi itu agak complicated lah untuk kita bincang untuk sisi ni. Jadi kalau kita lihat haraf jar, selepas haraf jar, contoh berjumpa dengan perkataan muslim, mufrad muzakkar, maka baris yang dipilih ataupun kedudukan yang dipilih adalah ila muslimin, bi muslimin, fi muslimin. Okey. Kalau muslimah, muslimatin. Ini dia akan pilih. Fi muslimatin, bi muslimatin, ila muslimatin. Okey. Kalau musanna, kalau dia adalah kalimah musanna, dua orang perempuan, dua orang lelaki atau dua orang perempuan. Contoh ada kalimah fi sama dengan ataslah, fi, bi ataupun ila. Mana satukah yang akan dipilih? Fi muslimaini yang ini dipilih. Okey, bi muslimaini, ila muslimaini. Yang ini dia akan gunakan. Okey, muslimah ni tak guna. Okey, contoh untuk musanna muannas, fi muslimataini, yang ini dia akan pilih. Yang mana saya bulatkan itu yang dipilih. Bi muslimataini, ila muslimataini. Okey, muslimatan ni tak guna. Okey, jamak muzakkar salim.
sebelumnya sama. Ada haraf jar. Contohnya fi, ila dan sebagainya. Mana satukah yang akan diberi pilihan cara kalimah ataupun bentuk kalimah yang berada selepas haraf jar. Contohnya muslimu ataupun muslimina. Bi muslimina, ila muslimina, fi muslimina. Jadi muslimuna tak digunakan. Kerana apa? Kerana semua yang saya bulat ni adalah kedudukan bawah. Okey. Contoh muslimatun, muslimatin, muslimatin. Kan? Gunakan. Buyutun, buyutin, buyutan, buyutin. Semua yang saya bulatkan itu merupakan kedudukan bawah. Okey. Buyutun, buyutin, muslimun, muslimin, muslimatin, muslimaini, muslimataini, muslimina, muslimatin, buyutin. Okay, itu yang saya bulatkan, itulah yang diberikan pilihan. Kalimah-kalimah ini yang akan berada selepas daripada haraf jar. Okey, boleh? Okey, yang lain. Contoh isim yang lain. Pink A. Okay, kalau ada diagram boleh lihat. Warna pink A. Okay, baik. Dhamir. Boleh tak ada haraf jar selepas tu dhamir? Boleh. Kerana apa? Kerana dhamir juga termasuk dalam isim. Okey. Katakanlah sebelum tu ada haraf jar seperti fi, ila, ala. Banyak lagi lah. Min sebagai contoh. Dan seterusnya. Okey. Kalau dhamir mana satu nak digunakan? Dhamir muttasil. Okey. Semua dhamir muttasil. Fihi, ilaihi, ilaihima, alaihim, minha, okay, minhuma sebagai contoh. Maka isim mausul digunakan isim mausul lah. Dhamir muttasil digunakan, dhamir munfasil tidak digunakan. Okey, lepas ada haraf jar mesti semua ni. Yang ini dhamir muttasil. Dhamir muttasil, dhamir munfasil tak ada. Bihuwa, bihuma, bihum, bihia, bihuma, bihunna, bianta, biantuma, biantum. Bianti tak ada. Okey. Zahabtu bika. Contoh. Saya pergi dengan kamu. Bika. Okey. Mesti gunakan dhamir muttasil. Okey, boleh? Okey, kalau isim mausul yang kita bincang tadi, isim mausul. Boleh tak ada haraf jar sebelumnya? Boleh. Okey. Fi, contoh. Ila. Ila ke? Ila dan sebagainya. Ini sebagai contoh lah saya letakkan ini sahaja. Okey, boleh tak sebanyak allazi? Boleh. Okey. Allati? Boleh. Min? Man? Man? Boleh. Ma? Boleh. Okey. Kalau allazani, allazaini yang mana digunakan? Allazaini. Ini kena. Fil lazaini ila allazaini. Yang ni tak ada. Okey. Fil lazi boleh. Fi allatani, allataini, allataini yang digunakan. Yang ni tak ada. Okey. Fil allai, allati, dua-dua boleh. Okey, kerana apa? Kerana semua itu adalah mabni. Okey, dia adalah mabni statik. Okey, yang ni dipilih pilihan. Allazaini, allataini yang digunakan. Okey, boleh? Okey, satu lagi isim isyarah. Okey, isim isyarah boleh tak ada haraf jar sebelumnya? Boleh.
Kerana isim isyarah ini adalah kalimah isim. Okey. Bila ada haraf jar, contohnya min, bi dan sebagainya lah. Okay. Dan isim isyarah kita gunakan, boleh tak min haza? Boleh. Min hadhihi? Boleh. Okay. Kalau dua orang, min hadhani, min hadhaini, kalimah yang dipilih yang ini. Min hadhaini. Yang ini tak. Okay. Sama juga min hatani, hataini, yang mana satu dipilih, digunakan yang ini. Ini tak. Okay. Min haulai boleh. Dua-dua boleh. Contoh min zalika boleh. Min tilka boleh. Okay. Zalika, zainika yang dipilih adalah yang ini. Yang ini tak. Tanika, tainika, tainika. Yang ini dipilih. Yang ini dipilih. Yang ini tak. Okay. Min ulaika boleh. Min ulaika boleh. Okay. Jadi itu kalimah-kalimah haraf jar dan selepas itu adalah isim yang kita sudah belajar. Okey, boleh ada soalan berkenaan dengan perbincangan ini? Baik. Jika tidak ada, kita akan melihat pada muka surat 70. Berkenaan dengan contoh-contoh ayat yang digunakan pada isim pada haraf jar. Baik. Pada minggu lepas kita bincang tentang ayat yang pertama, surah An-Nas. Ini ayat yang kedua. Perkataan yang kita bincangkan adalah ala. Okay, ala di atas. Okay. Tapi di sini diterjemahkan terhadap. Oh, boleh. Okay, berdasarkan kesesuaian pada susunan ataupun penggunaan makna di dalam ayat. Baik. Manakah haraf jar yang inilah? Jadi haraf jar. Okay, haraf jar. Baik, wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Okey. Dan allazina, orang-orang yang ma'ahu bersamanya, bersama dia. Bersama dengan dia. Asyidda'u amat keras. Ala terhadap al-kuffari, orang-orang kafir, ruhama'u, tetapi berkasih sayang, bainahum, di antara mereka. Okay, jadi ayat ini, dia ada sebelum daripada ayat ini, Allah Ta'ala menyatakan Muhammadun Rasulullah. Muhammad merupakan utusan Allah. Muhammadun Rasulullah. Ini ayat, satu ayat yang lengkap. Rasulullah. Okay, Rasulullah. Okay. Kemudian disambungkan dengan wallazina ma'ahu. Jadi waw di sini adalah wawul ataf. Okay. Menyambung cerita sebelumnya, iaitu Allah Ta'ala menyatakan tentang Muhammad adalah Rasul. Muhammadun Rasulullah. Okay. Kemudian wallazina, allazina adalah isim mausul. Isim mausul. Dan kita bincang tadi. Dan isim mausul ini membincangkan berkenaan dengan ramai. Sebab allazina, dia bukan allazi. Kalau allazi sahaja seorang. Tapi allazina menunjukkan kepada ramai. Okay, ramai. Siapakah allazina ini? Adalah sahabat. Okay, kalangan sahabat. Okay, tadi saya sebut selepas isim mausul, dia ada ayat.
ayat yang lengkap. Jadi di sini ayat yang lengkapnya di mana? Yang inilah. Ma'ahu dengan asyidda'u. Okay, ma'ahu asyidda'u. Okey, kalau ingat lagi yang saya sebut, ayat pertama, ayat kedua, ayat yang ketiga. Selepas isim mausul mesti ada sama ada subjek predikat. Okey. Yang kedua mesti ada sama ada fi'il dan pelaku. Perbuatan dan pelaku perbuatan. Dan yang ketiga sama ada ia haraf jar dan isim ataupun zaraf dan isim. Di sini zaraf dan isim. Ini ayat lengkap. Okay. Ma'a adalah dinamakan sebagai zaraf. Isim zaraf. Apa maksud isim zaraf? Isim yang menyatakan tentang ruang ataupun kedudukan. Ma'a bersama. Menyatakan kedudukan sahabat ini sentiasa bersama dengan Rasulullah. Ma'a isim zaraf. Zaraf ni ruang. Ini zaraf makan. Makan ni tempat. Menyatakan para sahabat ini sentiasa berada bersama dengan baginda Nabi. Okey. Ma'a dia isim, kemudian selepasnya itu adanya dhamir. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil pihak ketiga merujuk kepada siapa? Seorang lelaki. Iaitu siapa? Sebelum ni bincang tentang Nabi Muhammad. Jadi hu ini merujuk kepada Muhammad. Okay. Ma'ahu bersamanya. Okay. Bersamanya. Okay. Kalau isim, selepas isim adanya dhamir. Ada isim kemudian ada dhamir muttasil. Okay. Jadi ma'a ini dinamakan sebagai apa? Mudhaf. Okey. Mudhaf Sandang. Ma'a bersama. Bersama siapa? Bersamanya. Okey, dipanggil mudhaf. Kalau wallazina ma'a dan mereka yang dan orang-orang ma'a bersama. Bersama siapa? Mesti dia ada sandang. Bersamanya. Jadi dhamir ini adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi selepas daripada isim mausul, okay, di sini adalah ayat yang berbentuk ayat yang ketiga. Dia ada zaraf, isim zaraf dan dia ada isim. Ni isim dia. Okay. Ma'a isim zaraf dan asyidda adalah kalimah isim. Okay. Mereka orang yang berserta bersama dengannya, bersama dengan Muhammad, bersama dengan Rasulullah itu asyidda'u merupakan adalah amat keras. Okey, amat keras. Asyidda. Asyidda ini adalah jamak taksir. Okay, ingat lagi jamak taksir? Okey, jamak taksir ini yang inilah yang kita bincang tadi. Okay, yang ini jamak taksir. Ini jamak taksir. Jamak taksir ini dia tidak ada kaedah yang tertentu. Sebab itu dikosongkan. Tapi ingat taksir itu jamak dan juga mufrad dia berbeza. Okay, jamak dan kalimah mufradnya berbeza. Okay, sebab apa berbeza dia? Asyidda ni Asyidda ni jamak.
jamak taksir. Apa mufrad dia? Mufrad dia adalah syadid. Syadidun. Syadidun. Ini adalah kalimah mufrad. Kalimah satu. Sekarang ni kita bincang ramai ke seorang? Wallazina, ramai. Ini kan ramai. Jadi lafaz yang digunakan untuk menjelaskan tentang allazina dalam bentuk ramai, jamak. Kalau seorang, kalau sahabat yang seorang dipanggil syadid, syadidun. Okay, kalau dua orang sahabat dibincangkan, syadidan. Kalimah musanna. Syadid, syadidan. Syadidani. Ada alif nun. Okay, syadidan. Kalau ramai, asyidda'u. Asyidda'u. Tengok jauh beza antara perkataan mufrad dengan jamak. Ini musanna. Okay. Ini syadidun, shin, dal, yada ni alif shin, da, syaddah lagi alif hamzah. Syadidun. Okay. Dan mereka bersama Rasulullah, orang-orang yang bersama Rasulullah itu asyidda, sangat keras, amat keras. Kepada siapa? Alal kuffari, terhadap orang-orang kafir. Okay. Ala haraf jar. Kuffar dipanggil apa? Isim majrur. Majrur. Okay, kalau kita lihat di sini isim majrur maksudnya isim yang kedudukan bawah. Ni kuffar. Dia berbaris bawah. Sebab apa dia berbaris bawah? Kerana ada ala. Ala inilah yang fungsi dia membaris bawahkan kalimah selepasnya. Alal kuffari. Kuffar adalah kalimah jamak. Jamak taksir. Okay, jamak taksir. Apakah kalimah mufrad dia? Apakah kalimah kalau seorang kafir dinamakan apa? Kafirun. Kafirin. Al-kafiri. Al-kafir. Al-kafiri. Itu seorang perempuan, seorang lelaki kafir. Kalau dua orang lelaki kafir dinamakan al-kafiraini. Isma kedudukan bawah saya buat. Al-kafiraini. Al-kafiraini. Al-ramai, al-kuffaru. Jadi ada dua jamak. Boleh kita sebut al-kafiruna pun boleh. Jamak muzakkar salim. Al-kafiruna. Kita boleh lihat diagram hijau ni. Al-kafiruna. Al-kafiruna dan al-kuffar. Al-kafirina. Semua kedudukan bawah. Al-kafirina. Kalau seorang kafir disebut al-kafiri. Kalau dua orang al-kafiraini. Kalau ramai al-kafirina ataupun al-kuffari. Okay, al-kuffari. Jadi para sahabat ini sangat keras terhadap orang-orang kafir. Jadi ulama mengatakan iaitu orang-orang Islam ini tidak mahu untuk mendekatkan diri mereka dengan diri orang kafir. Nak bersalaman ke, nak berpelukan ke, mereka tidak buat terhadap orang-orang kafir. Kemudian ruhama'u. Ya, ruhama'u. Ruhama' ini maksudnya berkasih sayang. Mereka sangat berkeras terhadap orang-orang kafir, namun mereka berkasih sayang bainahum
sesama mereka ataupun antara mereka. Jadi ruhama di sini adalah perkataan isim dan ia juga adalah perkataan jamak taksir. Jadi jamak taksir ruhama di sini, okay, dia menjelaskan berkenaan dengan allazina. Jadi apa yang berkaitan dengan allazina? Orang yang bersangatan keras terhadap orang kafir, dan ruhama, berkasih sayang antara mereka. Jadi kalau seorang sahabat, okay, berkasih kalau seorang sahabat kita bincangkan, kita sebut rahimu. Ini mufrad dia. Rahimu, ini kalimah mufrad. Rahimun. Kalau dua orang, rahimani. Okay. Kalau ramai, ruhama'u. Okay. Yang bersifat dengan berkasih sayang. Berkasih sayang bainahum, antara mereka, sesama mereka. Di sini ada dua kalimah. Pertama, bainah. Okay, bainah dinamakan isim zaraf makan. Kita belum belajar lagi. Tapi saya sebut sambil-sambil itu isim zaraf makan. Isim zaraf makan ni adalah kalimah isim yang menjelaskan tentang ruang, tempat. Jadi berkasih sayang di antara mereka, sesama mereka. Di antara mereka. Kemudian hum adalah dhamir muttasil. Hum adalah dhamir muttasil. Ini boleh tengok sini lah. Mana P, A, ini dhamir muttasil. Hum. Okay. Inilah dhamir muttasil. Merah ni hum. 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 Jadi ramai. Okay, ramai menunjukkan kepada ramai. Baik. Maka kalau dalam bentuk begini, tuan-tuan dan puan-puan, bila ada isim, kemudian ada dhamir muttasil. Okay, dhamir muttasil. Apa yang kita fahami, isim, baina ni isim dinamakan sebagai mudhaf. Mudhaf. Dan hum adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Boleh? Jadi di sini menjelaskan kepada kita berkenaan dengan sahabat. Jadi ada kisah ulama menulis berkenaan dengan kelebihan sahabat. Iaitu apabila sahabat ini berjaya membuka negara Syam. Syam ni sekarang ni Syria lah. Maka ahli kitab, sebab Syam ni ramai ahli kitab. Ramai mereka yang mengetahui tentang kitab Injil. Jadi ahli-ahli kitab ini, mereka mengatakan bahawa sahabat ini merupakan sebaik-baik umat. Dan mereka ini lebih baik daripada golongan Al-Hawariyun. Sahabat ini lebih baik daripada golongan Al-Hawariyun. Al-Hawariyun adalah mereka yang membantu Nabi Isa. Kalau kita Rasulullah, Nabi Muhammad, kita sebut yang membantu Rasulullah ni adalah di kalangan sahabat. Okay? Tetapi orang yang membantu Nabi Isa ini, dia ada satu grup yang membantu Nabi Isa dinamakan Al-Hawariyun. Golongan Al-Hawariyun.
Jadi ahli-ahli kitab yang telah membaca kitab-kitab Taurat ini, kitab-kitab Injil, mereka mengatakan sebaik-baik umat adalah di kalangan sahabat. Itu yang dinyatakan pada kitab-kitab terdahulu. Baik, seterusnya kita beralih kepada baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya rasa kita dah bincang sebelum ini. Apa yang saya nak fokuskan adalah perkataan li. Li adalah milik. Jadi alhamdulillah segala puji, semua puji-puji yang ada, yang saya telah bincang sebelum ini, ada 4 puji. Puji manusia, puji Allah kepada makhluk, puji Allah kepada Allah, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk kepada makhluk. Keempat-empat puji itu lillahi adalah milik bagi Allah. Lam di sini adalah milik. Jadi alhamdulillah dimulakan perkataan alhamdulillah ini menjadi suatu subjek perbincangan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala nak menyatakan tentang pujian. Pujian. Predikat dia kat sini. Lillahi itu adalah predikat. Segala puji itu adalah milik bagi Allah. Segala puji itu adalah milik bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Rabbi adalah kalimah isim dengan baris bawah. Dan Rabbi ini adalah sama dengan lillahi. Allah, Rabb. Rabb itu adalah Allah. Sebab itu dia berbaris bawah. Okay, kemudian Rabb ini tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Kalimah selepasnya al-alamina. Ada ya dan nun di belakang. Okay, ingat, ya dan nun yang ini. Kalimah jamak muzakkar salim. Ada ya dan nun. Okay, ada ya dan nun di sini. Masih ingat lagi yang kita bincang? Sama ada kedudukan atas atau bawah. Okay. Di sini adalah kedudukan bawah. Al-alamina. Sebab tu baca al-alamina. Tak ada baca al-alamuna. Al-alimina. Okay, baca yang macam. Okay, al-alamina. Kita baca kedudukan bawah. Sebab apa baca kedudukan bawah? Kerana Rabbi adalah mudhaf. Mudhafun. Al-alami mudhafun. Mudhafun ilaih. Okay, mudhafun ilaih. Okay, boleh? Jadi li itulah yang kita punya perbincangan pada haraf jar. Jadi Rabbi Allah itu dipanggil isim yang berbaris bawah. Kedudukan bawah. Dia ada soalan berkenaan dengan contoh-contoh yang kita bincangkan. Baik. Seterusnya, kalau ada boleh tanya. Kita lihat muka surat berikut. Muka surat 71. Okay. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Okay. Tempat perbincangan kita adalah B. B adalah haraf jar. Ini haraf jar. Okay, haraf jar. Al-ghaibi isim majrur. Sebab itu baca al-ghaibi. Tak baca bil ghaibu, bil ghaiba. Baca bil ghaibi. Okey. Maka dimulakan dengan allazina. Allazina isim mausul. Ramai ke? Seorang ke? Dua orang. Di sini ramai. Allazi ramai. Kita jemahkan mereka yang. Ada perkataan yang. Okey. Mereka yang beriman kepada hari
kepada yang ghaib, perkara ghaib. Jadi yu'minuna yang ni kita dah bincangkan, iaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Macam mana nak kenal fi'il mudhari'? Ada huruf ya di depan. Huruf ya di depan. Yu'minuna. Baik. Ada ya di depan ataupun ada nun atau ada alif atau ada ta. Ta di depan. Di sini ada huruf ya. Ya menunjukkan perbincangan pihak ketiga, mereka. Sebab itu diterjemahkan dengan mereka. Berapa orangkah yang melakukan perbuatan beriman ini? Ramai. Ada huruf waw. Waw ini ramai. Ramai ini adalah pelaku dia. Pelaku. Okay. Ingat lagi yang saya sebut tadi, apabila ada allazi, isim mausul, ada ayat lengkap. Yu'minuna bil ghaibi ni ayat lengkap. Okay. Yang ni ayat lengkap yang bagaimana? Selepasnya itu ada perbuatan, fi'il, dan ada fa'il, pelaku. Jadi yu'minuna di sini mengandungi dua. Satu pelaku, perbuatan, beriman. Satu lagi pelaku. Pelaku dia adalah huruf waw. Jadi di sini adalah ayat lengkap. Okay, ayat yang kedua. Kan saya sebut tadi, selepas al-lazi sama ada subjek predikat ataupun selepas al-lazi adanya fi'il dan pelaku. Yang ayat yang ketiga adalah haraf jar dan isim ataupun zaraf dan isim. Ada tiga bentuk ayat. Ini ayat yang kedua. Mesti ada perbuatan dan pelaku. Okay. Mereka yang beriman apa? Dengan perkara ghaib. Okay. Terhadap perkara ghaib. Bil ghaibi. Jadi al-ghaibi adalah kalimah isim. Macam mana kita tahu kalimah isim? Pertama ada alif lam. Kedua berbaris bawah. Okay. Ketiga berada selepas haraf jar. Memang selepas haraf jar itu mesti isim. Okey. Perkara ghaib di sini adalah beriman dengan apa yang diberitahu oleh baginda Nabi daripada perkara-perkara yang tidak dapat dicapai dari sudut panca indera. Okay, seperti malaikat, ruh dan lain-lain. Okay, itu semua perkara-perkara ghaib. Okay, selesai ya. Okay, kita akan beralih kepada ayat yang berikut. Ilallahi marji'ukum. Ila. Ini yang mana saya sebutkan tadi pada puan. Kadang-kadang ada haraf jar boleh dimulakan dengan kalimah isim. Kalimah isim. Yang dimulakan dengan ayat. Ilallahi marji'ukum. Ayat yang lengkap. Okay, ilallahi marji'ukum. Ini merupakan ayat lengkap. Walaupun dimulakan dengan haraf jar. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dengan nama Allah. Dimulakan dengan haraf jar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun dimulakan dengan haraf jar. Jadi kalau bermula dengan, ada juga ayat-ayat yang bermula dengan haraf jar. Jadi di sini kita punya perbincangan adalah ila. Ila adalah haraf jar. Okay, sebenarnya kalau kita lihat ayat ini, dia punya perbincangan adalah pada ayat ini, marji'ukum. Ini dipanggil subjek dia. Subjek. Maksudnya kembali kita nanti kepada siapa? Ilallah. Yang ini predikat. Dia letak predikat belakang, dia letak subjek awal. Dia letak subjek kemudian. Dia letak predikat dahulu, dia letak subjek kemudian. Dia boleh juga kalau kita sebut marji'ukum ilallah. Boleh. Marji'ukum ilallah. Kembali kamu kepada Allah. Itu pun boleh kalau kita buat ayat macam. Tetapi dalam ayat Quran ini dia letakkan ilallahi marji'ukum. Kepada Allah kamu kembali. Ataupun kepada Allah lah kamu kembali. Kalau lihat terjemahan di sini dia ada perkataan lah. Kepada Allah lah
kamu kembali. Tetapi kalau kita letakkan marji'ukum, ni betul ayat ni, boleh juga kita gunakan marji'ukum ilallah. Ini kerana marji'un tadi yang saya sebut dia adalah subjek perbincangan. Bab ini menceritakan tentang kembali kita. Okay. Tetapi kalau kita tulis macam ni, marji'ukum ilallah, kepada Allah kembali kamu. Kepada Allah. Dia tak ada lah. Lah ni tak ada. Dia perkataan lah tak ada. Kembali kamu kepada Allah. Dia tak terjemah macam ni lah. Dia tak ada kepada Allah lah kembali kamu, tak ada. Lah tu tak ada. Okey. Jadi di sini marji'ukum ilallah, kepada Allah sahajalah marji'ukum, kembali kamu. Okey. Jadi selepas ila mesti kalimah isim, dan kalimah isim ini mesti majrur. Itu berbaris bawah, ilallahi. Okay. Kemudian marji'u kalimah isim, marji'u kalimah isim. Jadi kalau kita lihat, dia selepasnya ada dhamir muttasil. Okay. Bila kalimah isim bergabung, bercantum dengan dhamir muttasil, kaedah kita, kaedah yang biasa kita gunakan, marji'u mudhaf. Mudhafun. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Okey, kenapa dalam Quran meletakkan predikat dahulu baru subjek? Di sini ulama bincangkan. Kerana nak memberi suatu kesedaran dan untuk memberikan suatu ingatan yang kuat. Sebab itu dia letak predikat dahulu. Okey, untuk memberi suatu kesedaran kepada kita bahawa kita mesti, hidup kita ni mesti selepas pada kematian kita akan jumpa dengan Allah Ta'ala. Okay, dan menguatkan peringatan. Itu supaya kita sentiasa ingat bahawa selepas daripada kematian kita ini, semuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab itu dia letakkan predikat dahulu baru subjek. Okay, nak lebih kuat ingatan, peringatan, kesedaran kita kepada apa yang akan berlaku nanti. Okay, iaitu selepas daripada kita meninggalnya nanti, maka diberikan balasan baik jika kita melaksanakan kebaikan, dan dibalas dengan keburukan apabila kita melakukan segala keburukan. Tidak ada seorang pun terlepas dirinya daripada kembali kepada Allah. Sebab itu diletakkan predikat dahulu baru subjek. Okey, itu antara faedah-faedah yang kita dapat maksud, makna apabila diletakkan predikat dahulu barulah diletakkan subjek. Baik. Boleh? Okey, kemudian kita kembali kepada ayat seterusnya. Kita akan masuk kepada ayat seterusnya. Fi. Fi. Okay. Fi. Apa fi maksudnya? Di dalam, berada dalam, pada, boleh diterjemahkan begitu. Baik. Seterusnya, innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Okay, sesungguhnya al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa, pada, berada dalam, berada dalam jannatin wa uyunin. Di dalam syurga-syurga, iaitu taman-taman, wa uyunin, dan mata air yang mengalir. Baik. Perbincangan kita adalah pada fi. Okay, pada perkataan fi. Okay, fi. Kemudian ini adalah isim
ini adalah haraf jar. Lepasnya jannatin isim majrur. Okey, boleh. Baik, kita akan mulakan dengan inna sesungguhnya. Inna di sini adalah haraf taukid. Apa maksud taukid? Penegasan. Menguatkan sesuatu kenyataan. Okey, menguatkan sesuatu kenyataan untuk melepaskan seseorang daripada keraguan. Maksudnya kalau statement ini mereka merasa ragu, maka mesti didatangkan haraf taukid untuk menghilangkan keraguan. Ataupun mereka tidak mempercayai tentang suatu kenyataan, maka didatangkan haraf taukid untuk menjadikan mereka yakin dengan apa yang kita sebutkan. Maka di sini kalau kita lihat ayat ini berkisarkan berkenaan dengan perkara yang berlaku nanti. Okay, perkara yang berlaku di alam yang satu lagi. Alam setelah daripada kematian. Alam yang kita tak nampak sekarang. Okay, maka ada orang yang meragui tentang kenyataan ini. Maka didatangkan dengan perkataan inna sesungguhnya. Okay, dipanggil haraf taukid dan haraf nasab. Haraf nasab. Haraf nasab. Pernah dengar perkataan nasab? Pernah dengar? Perkataan nasab ini kita pernah jumpa pada kad diagram hijau. Hijau A. Ada diletakkan haraf. Okay, haraf-haraf. Beberapa haraf-haraf yang bawah tu ditulis haraf nasab. Haraf jazam. Okay, haraf nasab. Ini haraf nasab. Apa maksud nasab? Dia telah menjadikan kalimah selepasnya itu kedudukan atas. Okay. Haraf nasab maksudnya dia menjadikan kalimah selepasnya berada pada kedudukan atas. Pertama, maksud dia adalah taukid sesungguhnya. Dia telah menguatkan suatu kenyataan. Apabila orang tidak yakin, maka didatangkan inna untuk meyakinkan seseorang. Pada masa yang sama, inna ini dinamakan haraf nasab. Nasab ini maksudnya baris atas. Baris atau kedudukan atas. Apa yang kedudukan atas? Ini, muttaqina. Okay. Kalimah al-muttaqina. Macam mana kita tahu kedudukan atas? Ada huruf ya dan nun. Masih ingat lagi? Ya dan nun ni yang inilah. Tuan-tuan boleh lihat kepada warna hijau B. Okay, hijau B pada perkataan jamak muzakkar salim. Okay, itu masuk sini. Jamak muzakkar salim. Ada ya dan nun, ada waw dan nun dan ada ya dan nun. Okay, kalau al-muttaquna satu al-muttaquna, satu lagi al-muttaqina. Okay. Kenapa tak baca innal muttaquna? Sebab inna tu haraf nasab. Haraf yang menjadikan perkataan selepasnya itu kedudukan atas. Al-muttaquna kedudukan depan. Kita dah bincang sebelum banyak kali. Okay, jadi tak boleh digunakan yang ini. Okay, al-muttaqina ada dua. Satu kedudukan atas, satu lagi kedudukan ataupun kedudukan bawah. Di sini kedudukan atas lah kerana ada inna. Kalau ada haraf jar, kita gunakan muttaqina pada kedudukan bawah. Kalau ada haraf jar. Tapi di sini ada inna. Inna maka kedudukannya kedudukan atas, iaitu dengan adanya ya dan nun di belakang. Okey, boleh faham? Okey, kita lihat kepada ayat tadi. Innal muttaqina, maka perbincangan di sini ramai. Innal muttaqina, sesungguhnya
orang-orang yang bertakwa. Apa yang nak dibincangkan tentang inna ini? Ini macam subjek perbincangan lah. Ini adalah subjeknya. Subjek perbincangan pada ayat ini berkenaan dengan mereka-mereka yang bertakwa semasa mereka hidup di dunia dahulu. Okay? Jadi orang-orang yang bertakwa semasa berada di dunia dahulu, apa yang berlaku kepada mereka? Apakah yang Allah Ta'ala nak jelaskan tentang golongan ini? Fi jannatin, adalah berada di dalam syurga. Itu yang Allah Ta'ala nak katakan. Ini predikat dia. Okay. Adalah fi jannatin, berada dalam jannatin. Jannatin maksudnya taman. Syurga iaitu taman-taman. Okay. Taman-taman yang menutupi. Kalau kita duduk luar, kita hanya nampak pokok-pokok yang cantik daripada luar. Okay. Daripada luar nampak pokok, ditutupi oleh pokok-pokok asjar. Okay, itu panggil taman-taman. Okay, jannatin adalah kalimah apa? Jannatin ada jannatin. Ada alif dan ta. Okay, alif dan ta. Jannatin. Jannatin adalah kalimah hijau ni. Ini kalimah ini. Alif dan ta. Okay. Jannatin. Ya, tulis. Jannatin. Okay. Jannatin. Dia macam ni lah. Tapi dalam Quran, diletakkan alif kecil. Jannatin. Jadi dia adalah jamak muannas salim. Kenapa baca tin? Tak baca tun? Kerana sebelumnya ada fi. Haraf jar. Fi jannatin. Okay. Berada di dalam jannat, taman-taman ataupun dalam syurga. Okay. Dia jamak, kalimah jamak. Okay. Kalau satu jannah disebut jannatin. Okay. Jannatin. Okay. Kalau dua, jannataini. Jannataini. Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada diagram hijau. Hijau ni. Jannataini. Jannatin, ni kalau banyak. Jannatin mufrad. Jannataini musanna. Okay, kalau banyak. Jannatin ni jamak. Okay, jannatin. Iaitu dalam syurga dan taman-taman dan wa uyunin, dan juga mata air. Itu satu lubang di permukaan bumi yang mengeluarkan air. Itu maksud uyun, mata air. Okay. Uyunin pun jamak taksir. Ini jamak salim. Uyunin perkataan jamak salim. Jamak taksir. Jamak taksir. Okay, waw ataf. Ataf. Okay, ataf. Jamak taksir daripada perkataan, kalau mufrad dia dipanggil ainun. Satu mata air. Ainun. Baris bawah. Ainin. Ainin. Ainaini. Kalau dua. Sepadan semua. Okay, kalau satu mata air dipanggil ainin. Ini satu mata air. Kalau dua mata air dipanggil ainaini. Okay. Ainaini, dua mata air. Kalau banyak mata air dipanggil uyunin. Uyunin. Okay, boleh. Jadi baca uyunin ni, baca baris bawah ni kerana ikut jannat. Jannatin kedudukan bawah,
kerana ada fi, uyunin pun dia ikut jannatin. Kalau jannatun, uyunun. Jannatin, ataupun jannatun, uyunun. Jannatin, uyunin. Contoh. Okay. Jadi di sini membincangkan berkenaan dengan golongan-golongan yang bertakwa. Jadi ulama mengatakan takwa ini sekurang-kurang takwa adalah menjauhi daripada syirik. Sekurang-kurangnya takwa ini adalah menjauhkan diri daripada mensyirikkan Allah. Kerana kunci syurga ini didapati oleh orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah. Mereka-mereka yang mentauhidkan Allah, maka insya-Allah mereka mendapat kunci di syurga. Dan yang terlebih baik bertakwa ini adalah iaitu mematuhi segala perkara-perkara yang diperintahkan dan meninggalkan segala perkara yang dilarang. Dan takut kepada kemurkaan Allah dan minta kepada keredaannya. Itu adalah sifat-sifat orang yang bertakwa. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada muka surat selepasnya. Muka surat 72. Okay. Muka surat 72 menjelaskan berkenaan dengan ayat yang mempunyai kaitan dengan golongan munafik. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. Baik. Apa terjemahan dia? Au kasayyibin. Ka ni, okey, kita bincang tentang ka. Ka ini maksudnya seperti. Iaitu Allah Ta'ala mengumpamakan satu golongan dengan sayyibin. Sayyibin ni mereka yang berada orang yang ditimpa hujan. Orang-orang yang ditimpa hujan. Baik, itu huruf ka. Jadi kita teruskan. Au ini adalah ataf. Kita akan belajar selepas ini haraf ataf. Atau. Okey, ka di sini adalah haraf jar. Ka ni seperti, seumpama. Contoh ka. Sayyibin. Sebab itu sayyibin baca baris bawah. Sayyibin isim majrur. Apa maksud sayyibin? Iaitu hujan. Ditimpa hujan. Sayyibin maksudnya hujan. Maksud yang dikatakan sayyibin ini orang-orang yang ditimpa hujan. Golongan munafik yang mana mereka itu diumpamakan oleh Allah Ta'ala seperti orang-orang yang ditimpa hujan. Hujan lebat. Sayyibin iaitu hujan lebat. Minas sama, dari langit. Hujan tu daripada mana? Minas sama'i, dari langit. Jadi minas sama ini adalah haraf jar. Kita jumpa haraf jar. Selepas haraf jar mesti isim. Jadi as-sama'i isim. Isim apa ni? Isim majrur. Isim majrur. Isim majrur maksudnya kedudukan bawah. As-sama'i. Baris bawah. Okay. Sebab apa dia kena baca baris bawah? Kerana sebelumnya itu ada haraf jar. Minas sama. Daripada langit. Okay. Daripada langit. Fihi, padanya. Okay. Fihi, fi pun haraf jar. Banyak haraf jar sini. Hi dhamir muttasil. Isim dhamir muttasil. Hi dhamir muttasil.
Okay, dia pun panggil isim majrur. Okay. Dhamir muttasil fihi, padanya. Padanya ni di sini bermaksud hi ni merujuk kepada awan. Okay, padanya. Ataupun pada langit itulah. Okay, pada langit. Fihi, pada langit tersebut. Zulumatun. Padanya, pada langit itu. Zulumatun. Okay, zulumatun. Zulumatun. Gelap gelita. Zulumatun, gelap gelita. Okay, ada tanwin. Ini perkataan isim. Okay, zulumatun ada alif dan ta di belakang. Okay. Zulmatun, zulmatani, zulumatun. Okay. Ada alif ta di belakang yang menunjukkan kepada kita berkenaan dengan yang ini. Okay, yang inilah alif dan ta di belakang. Jamak muannas salim. Okay, jamak muannas salim. Okay. Apa yang ada pada langit tersebut? Satu, zulumatun, gelap gelita. Ada lagi tak yang ada pada langit tersebut? Wara'dun, apa? Okay, waw apa? Ini apa kan? Dia nak nyatakan apa yang berlaku pada awan tersebut. Selain dia menurunkan hujan yang ditimpa kepada seumpama golongan munafik ini, di langit itu zulumat, gelap. Tak nampak apa. Tak nampak bintang, tak nampak bulan. Gelap gelita. Okey. Kemudian adanya pada awan tersebut wara'dun. Wara'dun ini adalah huruf. Okay, dia adalah kalimah isim, ada tanwin. Okey, huruf. Dan juga apa yang ada lagi selain pada huruf, ataf, sambung lagi. Ataf ni maksudnya sambung. Pertama, di langit adanya zulumat, kegelapan, gelap gelita, gelap yang terlalu pekat. Itu zulumat. Okay, kelam. Kemudian adanya huruf dan adanya barakun, adanya kilat. Ini pun kalimah isim. Okay, isim. Itu yang berlaku kepada golongan munafik. Adakah maksud golongan munafik ini berada pada hujan? Tak. Jadi Allah Ta'ala mengumpamakan. Bukan maksudnya secara zahirnya golongan munafik ini berada dalam hujan macam yang Allah Ta'ala jelaskan, tak. Tapi perumpamaan. Sebab itu didatangkan huruf kaf. Kaf ini mengumpamakan. Golongan munafik ini seperti orang yang berada di pada malam yang gelap gelita. Hidup dalam keadaan hujan yang lebat, kemudian pada malam yang gelap gelita adanya guruh dan adanya kilat. Okay. Jadi apa yang nak dimasukkan pada ayat ini berkenaan dengan golongan munafik, iaitu golongan munafik ini mereka merasa takut. Macam orang duduk dalam hujan lah. Hujan. Okay. Jadi apa yang kita dah lah gelap hujan pula. Jadi kita merasa takut dalam situasi begitu. Sama dengan golongan munafik. Golongan munafik ini mereka merasa takut. Kerana apa? Kerana mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul. Okay? Dan mereka takut apabila takut-takut orang Islam akan mengambil tindakan kepada mereka. Akan merampas harta mereka ke, ataupun diminta untuk membayar sesuatu kepada golongan, kepada orang Islam ke, mereka merasa takut. Okay. Jadi itu maksud sayyibin minas sama. Kemudian zulumat, mereka itu berada dalam gelap gelita. Gelap gelita ni diumpamakan dengan akidah mereka. Keimanan mereka itu adalah seperti gelap gelita. Okay, iaitu keimanan yang salah. Dan mereka yang berada dalam kegelapan itu merupakan mereka yang berada dalam keadaan yang salah. Kita ni dalam cahaya. Orang beriman berada dalam keadaan cahaya. Iman itu diumpamakan dengan cahaya. Hidayah itu diumpamakan dengan cahaya.
Okay, waradun wa barqun, buruh dan kilat ini diumpamakan dengan Al-Quran. Al-Quran. Jadi golongan munafik ini untuk mereka menyelamatkan diri mereka, mereka terpaksa mengaku mereka itu beriman. Seperti mana orang yang dalam kegelapan ini, dia dah tak boleh nak jalan kat mana-mana dah. Nak jalan depan pun tak boleh, nak undur belakang pun tak boleh, nak ke kiri pun tak boleh, nak ke kanan pun tak boleh. Sebab apa? Sebab gelap. Gelap bercampur dengan hujan. Jadi macam mana mereka nak bergerak, melainkan mereka kena lihat cahaya daripada kilat. Kalau ada cahaya kilat, maka mereka berjalan setapak dua. Lepas tu gelap, mereka akan senyap. Bila ada cahaya, mereka pun akan jalan setapak dua tapak. Sekadar mana dapat cahaya tersebut. Jadi golongan munafik pun begitu. Golongan munafik pun begitu. Bila mereka nak selamatkan diri, mereka akan kata kami ini bersama dengan Rasulullah. Kami percaya kepada Al-Quran. Walhal mereka sentiasa berada dalam ketakutan. Kerana apa? Kerana mereka itu dalam keadaan gelap. Keimanan mereka itu tak ada. Tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul. Itu yang diumpamakan dengan sayyibin minas sama' fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun. Okey, terhadap golongan munafik. Baik, saya rasa setakat ini dahulu kita punya perbincangan berkenaan dengan haraf jar. Kita berbaki satu sahaja ayat Quran untuk minggu depan insya-Allah. Kemudian kita akan masuk perbincangan baru iaitu haraf ataf. Macam mana penjelasan berkenaan dengan haraf ataf insya-Allah kita akan bincangkan pada minggu seterusnya, minggu depan insya-Allah. Jadi ada apa-apa soalan yang nak ditanya sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada, pertama saya mohon maaf ke penjelasan saya kurang dipahami dan saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di sini. Maka kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.